Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini pengakuan terkini Muhyiddin Yassin berkait dengan pengambilan tanah secara paksa di Kampung Sungai Baru. Muhyiddin Yassin akhirnya tampil membuat kenyataan dan pengakuan yang mengejutkan seluruh Malaysia. Baru-baru ini kita semua tahu bahwa satu isu yang paling kelakar berlaku. 23 ahli Parlimen Perikatan Nasional buat kelakar apabila cuba menunggang dan cuba menjadi terpaling hero di dalam kes pengambilan tanah di Kampung Sungai Baru. Mereka datang seakan-akan cuba mau menyelesaikan masalah itu, tetapi rupa-rupanya mereka hanya mau mendapatkan penjelasan. Dan yang berlaku sebaliknya. Bukan mereka mendapat penjelasan, tetapi kena penampar padu maut pula oleh penduduk di sana. Dalam kenyataan oleh wakil penduduk Kampung Baru itu, pengerusi jawatan kuasa sementara penduduk iaitu Zainab alias mendakwa beberapa bekas menteri dan wakil rakyat terdahulu menyebelahi pemaju. Ini termasuk Anwar Musa, Sahidan Kasim serta ahli Parlimen Titiwangsa ketika itu, Rin Harun. Ini membuatkan Zainab alias kata dia marah dengan tindakan itu. Kata beliau, saya sedih. Kami dah bagi tempo berapa lama. Tiada siapa wakil rakyat pun jumpa kami yang sedih. YB Rina Harun pun boleh sokong dengan pemaju. Tanah kami dia sokong, pemaju saya marah, kata beliau. Saya sebut satu lagi nama, Menteri Wilayah Persekutuan ketika itu, Anwar Musa. Selepas itu, jumpa Sahidan Kasim, katanya. Saya sendiri secara peribadi rasa kita perlukan penjelasan terhadap perkara-perkara tersebut. Apa yang berlaku pada tempoh tersebut perlu penjelasan lanjut, katanya kepada Malaysia Kini. Ahli Parlimen Kubang Krian antara 23 ahli Parlimen Wakil Rakyat Pembangkang yang hadir mendengar taklimat yang disampaikan penduduk kampung berkenan yang terkesan dengan projek pembangunan di kawasan itu semalam. Ini yang kata seorang netizen, sendiri yang robohkan rumah itu, sendiri datang kononnya meraih simpati nak menjadi terpaling hero. Ini paling kelakar sekali. Namun demikian, dalam satu kenyataan terkini Muhyiddin Yassin, beliau menyatakan bahawa saya telah ditohmah bertanggungjawab membuat keputusan pengambilan tanah Kampung Sungai Baru. Keputusan pengambilan tanah tersebut yang dibuat di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 tidak melibatkan saya sebagai Perdana Menteri pada ketika itu, katanya. Sebaliknya, ia melalui proses di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 di mana keputusan mengenainya dibuat oleh pihak berkuasa tanah wilayah persekutuan. Jika pengambilan tanah tersebut tidak dibuat mengikut lunas undang-undang, mahkamah boleh menentukan hak-hak pihak yang terjejas. Itu pengakuan dan penjelasan daripada Muhyiddin Yassin dalam isu ini hari itu. Dan akhirnya seorang blogger, Najib Bakar, tampil memberikan penjelasan yang lebih menarik. Tan Sri Muhyiddin Yassin buat kenyataan media menafikan beliau bertanggungjawab dalam isu pengambilan tanah Kampung Sungai Baru. Dari maklumat penduduk di sana seperti dalam laporan berita, mereka menamakan 3 orang yang menyebelahi pemaju. Bekas ahli Parlimen Titiwangsa, Rin Harun, 2 orang menteri wilayah, Anwar Musa dan Sahidan Kasim. Muhyiddin berkata sebagai Perdana Menteri, keputusan pengambilan tanah itu tidak melibatkannya. Keputusan dibuat oleh pihak berkuasa tanah wilayah persekutuan. Tapi, semestinya Menteri Wilayah yang kena sign. Dan kemudian Menteri Wilayah perlu memaklumkan kepada jemaah menteri diangkat sebagai nota JM. Bila diangkat sebegitu, sebagai Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pasti tahu sebab ia dimaklumkan secara verbal dan secara nota JM. Bukan PDF tahu. Jadi, kalau nak deflect kata saya tak tahu, saya tak bertanggungjawab, itu cuma menunjukkan kelemahan pentadbiran dan kepimpinan Muhyiddin sahaja.
langsung tidak melambangkan penjanaan kewibawaan pihak beliau. Dan satu lagi, lebih penting, yaitu perkara pengambilan tanah ini berlaku di zaman Perikatan Nasional. Situ duduk, kalas, kata Najib Bakar, 13 April. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini ialah keputusan terkini daripada polis berkait dengan kes penjual belon dan di BKL. Pastinya keputusan kali ini menggemparkan semua orang. Polis menunggu keputusan Jabatan Peguam Negara kes penjual belon dan di BKL. Baru-baru ini yang paling menarik perhatian kita ialah tularnya satu video yang menganalisis perbualan Abang Belon dan geng-geng backupnya. Dalam video itu kelihatan beberapa pempengaruh politik, beberapa orang peguam, seorang peguam dan juga seorang doktor yang cuba backup, cuba mempertahankan Abang Belon. Tetapi yang menjadi penelitian netizen ialah beberapa pergerakan anggota tubuh badan Abang Belon yang meragukan. Kata netizen, kalau betul-betul dia mengalami masalah tulang belakang yang dikatakan oleh doktor swasta tersebut berpotensi atau berkemungkinan boleh menyebabkan kelumpuhan kekal, kata mereka mustahil Abang Belon boleh bergerak sesuka hati. Tapi dalam video itu entahlah Abang Belon tanpa sengajakah ataupun secara sengajakah atau tanpa sedarkah dia sampai terbaring-baring menggayakan aksi beliau kononnya bergelut dengan penguat kuasa di BKL. Akhirnya netizen menularkan video itu yang mana memalukan diri sendiri Abang Belon. Begitu juga dengan doktor yang bersama dengan Abang Belon. Kata mereka, kalau betullah dia cedera, kenapa sampai boleh bergolek-golek pula seperti itu? Ada pula netizen yang sampai memberikan bukti. Mereka pun pernah mengalami masalah yang disebut itu T12 comprehension. Kata mereka, kalau betullah itu yang berlaku, kata mereka, tak mungkinlah Abang Belon boleh melakukan aksi baring tiarap-tiarap itu, kata mereka. Karena ada juga yang memberikan testimoni, netizen kata sedangkan retak tulang rusuk pun sakitnya tahap gaban. Jangankan nak baring, batuk pun katanya boleh menyebabkan kesakitan yang luar biasa. Ini kan pula tulang belakang yang hampir berkemungkinan, kata dokter swasta itu berkemungkinan akan menyebabkan kelumpuhan kekal. Kalau itu betul-betul berlaku, mustahil lah boleh bergerak ke sana sini dengan entah apa gaya sekalinya, kata netizen. Jadi mereka persoalkan video itu seperti satu lakonan semata-mata, kata mereka. Polis masih menunggu keputusan daripada Jabatan Peguam Negara bagi tindakan lanjut berhubung kes seorang penjual belon selepas terbabit dalam insiden pergelutan dengan pegawai Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL pada 28 Mac lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata kertas siasatan kes ini sudah dirujuk kepada AGC. Katanya dalam tempoh itu, polis membuka kes di bawah Seksyen 186, Seksyen 325, Seksyen 506, Seksyen 505 dalam kurungan B, Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ini ada 2 tangkapan. Tetapi setakat ini kes ini belum ada keputusan, kata beliau lagi. Seorang suspek tak direman kerana ada masalah sakit jantung yang serius. Tapi seorang lagi direman 2 hari sebelum dibebas dengan jaminan polis. Polis juga sudah merampas telefon bimbit dari suspek kedua ini untuk dihantar ke makmal bagi tindakan lanjut, katanya.
Dalam sidang media, beliau berkata pada masa ini pihaknya belum menerima laporan penuh perubatan oleh Hospital Sultan Idris Shah Serdang yang dijalankan terhadap penjual belon terbabit. Katanya jika ada keterangan daripada doktor untuk laporan awal, itu memadai untuk membuat keputusan. Laporan perubatan ada SOP, Prosedur Operasi Standard, dan mengambil masa tertentu untuk disiapkan, dan jika ada keterangan dan boleh dijelaskan dengan soalan tertentu, ia boleh dijadikan sebagai pertimbangan untuk buat keputusan, katanya. Pada 7 April, Polis Kuala Lumpur turut memaklumkan sedang menunggu laporan perubatan penuh daripada Hospital Sultan Idris Shah berhubung kecederaan dialami penjual belon terbabit. Polis bagaimanapun sudah menerima laporan awal perubatan daripada pihak hospital yang mengesahkan peniaga belon itu mengalami kecederaan keretakan pada bahagian tulangnya. Sebelum itu, satu hantaran turut dikesan di laman Facebook membabitkan tangkap layar perbualan kumpulan WhatsApp yang mengandungi ugutan dan hasutan terhadap penguat kuasa DBKL. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.